Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Habislah Papa Gomo kali ini. Dulunya Papa Gomo ni terkenal betul dengan UMNO. Terkenal betul dengan Barisan Nasional. Tapi kali ini Papa Gomo kena lagi. Laporan polis telah dibuat kepada Papa Gomo. Hari itu Papa Gomo kena saman bukan main, sampai minta derma. Woi, kutip sedekah untuk bayar saman fitnah. Sekarang kita tengok macam mana pula dia buat kalau dia kena lagi kerana laporan polis yang telah dibuat ini. Baru saja kita terima sebentar tadi di hmetro.com.my, Setiausaha Politik Fahmi membuat laporan polis terhadap Papa Gomo. Tak serik-serik lah Papa Gomo ni. Setiausaha Politik kepada Menteri Komunikasi dan Digital iaitu Fahmi Fadzil hari ini mengesahkan pihaknya telah membuat laporan polis terhadap Wan Muhammad Azri Wan Deris atau Se-Azri susulan kenyataan fitnah yang telah dibuat berkaitan dengan Festival Good Vibes. Laporan itu telah dibuat oleh Abdullah Izhar Mohamed Yusof pada jam 11.12 pagi tadi di Balai Polis Pantai. Susulan satu video berdurasi 3.24 saat di Facebook oleh Wan Muhammad Azri atau famous betul dikenali sebagai Papa Gomo yang didakwa telah memfitnah dan memburukkan kerajaan dengan menyatakan bahawa insiden 1975, the 1975 itu dirancang oleh kerajaan. Abdullah Izhar dalam kenyataan hari ini berkata, laporan itu dibuat bagi memohon pihak polis di Raja Malaysia untuk segera menyiasat akaun Facebook Se-Azri serta lelaki yang memfitnah kerajaan dalam video itu. Katanya, saya juga memohon supaya pihak PDRM untuk dapat menyiasat semua platform media sosial milik Se-Azri untuk memastikan tiada sebarang fitnah dan berita-berita palsu yang telah disebarkan kepada rakyat Malaysia. Perbuatan tersebut, katanya, hanya akan menggugat keamanan serta keharmonian kaum dan agama. Dalam video itu, terdapat perbualan di antara pemilik akaun Facebook berkenaan dengan seorang lelaki yang mendakwa dirinya adalah bekas kru penganjur konsert terbabit. Kenyataan itu turut memaklumkan pihak cawangan khas telah mendapatkan keterangan pengadu dan laporan itu dibuat bagi menafikan sekeras-kerasnya tuduhan fitnah yang dilakukan oleh individu terbabit. Pengadu dilaporkan telah melihat hantaran Facebook berkenaan pada jam 5.51 petang di Pejabat Ahli Parlimen Lembah Pantai semalam. Mengulas mengenai insiden The 1975, beliau berkata kerajaan mengambil langkah serta-merta dengan membatalkan festival berkenaan. Namun isu itu dimanipulasi serta dijadikan platform oleh segelintir pihak yang bermotifkan politik demi menjatuhkan pihak kerajaan. Katanya, justru itu, pihak berkuasa harus mengambil tindakan tegas terhadap pemilik akaun Facebook dikenali sebagai Se-Azri atau Papa Gomo agar ianya tidak dijadikan ikutan kepada pihak lain dalam memfitnah kerajaan, katanya. Disiarkan 25 Julai 2023 jam 5.46 di hmetro.com.my. Setiausaha Politik Fahmi membuat laporan polis terhadap Papa Gomo. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Satu lagi berita menakutkan, mengejutkan. Sanusi diumumkan mengenai dengan kes rasuah REE yang dinafikan tak ada. Sekarang sudah ada yang telah didedahkan
yaitu rasuah sebanyak 1 juta ringgit Malaysia, yaitu pegawai kanan kerajaan Kedah sendiri, kerajaan yang ditadbir oleh Sanusi sendiri. Kes rasuah REE, pegawai kanan kerajaan Kedah minta rasuah 1 juta ringgit Malaysia, ditahan. Nampaknya lama kelamaan harap-harap tak disebutlah nama Sanusi. Kita yakin jala tak ada ya. Kita doakan yang baik-baik. Seorang pegawai kanan kerajaan negeri telah ditahan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bagi membantu siasatan berhubung satu kes rasuah dan salah guna kuasa dalam perlombongan unsur nadir bumi atau REE di Kedah. Lelaki yang sudah berusia lingkungan 50-an itu ditahan pada kira-kira jam 8 malam tadi di pejabat SPRM Alostar dekat sini kerana disyaki telah meminta rasuah, wang rasuah sebanyak kira-kira ringgit Malaysia 1 juta ringgit daripada seorang pemilik syarikat. Sumber berkata suspek yang dibawa ke mahkamah magistrat itu, iaitu mahkamah magistrat di Alostar, kemudiannya ditahan reman selama 3 hari sehingga pada hari Rabu untuk siasatan lanjut. Pengarah kanan bahagian siasatan SPRM Putrajaya, Datuk Seri Hisamuddin Hashim, ketika dihubungi mengesahkan tangkapan terkini itu dan memaklumkan siasatan dijalankan mengikut Seksyen 17 dan 23 Akta SPRM 2009. Difahamkan ini adalah tangkapan keempat membabitkan kes rasuah dan salah guna kuasa dalam perlombongan REE di Kedah. Pada Rabu yang lalu, SPRM dilaporkan telah menahan Ketua Pegawai Eksekutif CEO Perbadanan Menteri Besar MBI Kedah dan seorang pengarah wanita, sebuah syarikat untuk siasatan kes yang sama yang membabitkan nilai rasuah sebanyak lebih 13 juta ringgit Malaysia. Beberapa hari kemudian, seorang pembantu kepada pemilik syarikat ditahan, susulan kes yang sama. Sementara itu, Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Madnor, mengesahkan penahanan pegawai kanan itu, namun tidak mengetahuinya secara lanjut. Katanya, saya pun dimaklumkan pagi ini, dia ditahan untuk membantu siasatan, bukan ditahan kerana bersalah. Saya tak tahu dia salah apa. Tak apalah bagi siasatan, selesai siasat dulu katanya. Dia pun tak maklum apa-apa, mungkin dia tak boleh maklum lah kot. Usaha itu iaitu penangkapan berkaitan kes REE semakin hari semakin rancak nampaknya. Katanya ketika ditemui selepas menyerahkan geran dan lesen kependudukan sementara LPS bagi daerah Yan di Gua Cempedak di sini pada hari ini. Ditanya sama ada penahanan terkini itu mempunyai kaitan dengan tangkapan SPRM terhadap CEO MBI Kedah sebelum ini, Muhammad Sanusi tidak menolak kemungkinan itu. Untuk mendapatkan berita lengkap tentang perkara ini, sila layari biharian.com.my. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ini berita yang pasti mengejutkan Mahathir. Pasti membuat Mahathir terkejut betul. Pada usia dia yang sudah terlalu tua ini, harap-harap dia lah tak terkejut sangat sampai sakit dada lah. Jangan sampai sakit dada pula. Baru sebentar tadi berita diterima. Hakim 1MDB mendedahkan perkara yang amat mengejutkan Mahathir. Hakim One Malaysia Development Berhad yang terkenal itu dengan kes Najib Razak, dengan kes Jolo dan banyak lagi lah yang terbongkar kerana 1MDB ini.
Hakim 1MDB ini tiba-tiba muncul dan mendedahkan bahawa pernah jadi rakan kongsi bersama Jasmine Low. Daripada Malaysia Kini, 26 Julai. Bicara 1MDB. Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Colin Lawrence Sekorah, mendedahkan bahawa dia pernah menjadi rakan kongsi bersama dengan peguam Jasmine Low yang dikaitkan dengan skandal 1MDB di sebuah firma guaman antara 10 hingga 15 tahun yang lalu. Hakim itu bagaimanapun berkata, Low telah meninggalkan firma guaman Zen & Co. antara 10 hingga 15 tahun lalu. Ini adalah semasa Sequeira masih lagi menjadi seorang peguam dan sebelum beliau dilantik menjadi Pesuruhjaya Kehakiman. Dia membuat pendedahan itu semasa perbicaraan kes rasuah 2.28 bilion 1MDB terhadap bekas Perdana Menteri Najib Razak petang tadi. Sequeira membuat pendedahan itu apabila peguam bela tertuduh Muhammad Syafi Abdullah menyoal pasukan pendakwaan jika mereka akan memanggil Jasmine Low untuk memberi keterangan dalam perbicaraan tersebut. Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Akram Garib memaklumkan mahkamah bahawa Jabatan Peguam Negara AGC belum melihat sebarang kenyataan yang dirakam oleh pihak berkuasa Malaysia daripadanya dan tidak mempunyai sebarang arahan jika dia akan menjadi saksi pendakwaan dalam perbicaraan 1MDB sekarang. Memandangkan isu Jasmine Low dibangkitkan adalah wajar pada ketika ini, saya mendedahkan bahawa individu yang sama itu dan saya sendiri adalah rakan kongsi dalam firma guaman ketika saya menjadi peguam. Firma itu adalah Zen & Co, sebuah firma bersaiz sederhana. Ia sudah bertahun-tahun dahulu, sekitar 10 hingga 15 tahun yang lalu, saya tak ingat. Dia telah meninggalkan firma guaman itu, kata Sequeira. Adalah menjadi amalan undang-undang standard bagi hakim bicara untuk mendedahkan perkara seperti ini demi kepentingan ketelusan dalam pentadbiran keadilan, katanya. Selepas pendedahan Sequeira, perbicaraan disambung semula dengan Syafi menyambung pemeriksaan balasnya terhadap saksi pendakwaan ke-44 Kevin Michael Swampilai, seorang bekas jurubank dengan BSI Bank Cawangan Singapura yang tidak lagi beroperasi. Pada 12 Julai yang lalu, Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail mendedahkan dalam sidang akbar bahawa Low menyerah diri kepada pihak berkuasa Malaysia selepas berada di luar negara selama bertahun-tahun. Sehari kemudian, melalui peguamnya dari firma guaman Amir Bond, bekas eksekutif 1MDB yang baru ditangkap itu berkata bahawa dia mahu membantu pihak berkuasa dalam mempercepatkan usaha pemulihan aset berkaitan skandal berkenaan. Untuk mendapatkan berita lengkap tentang perkara ini, anda boleh layari malaysiakini.com. Bertarikh 26 Julai 2023, diterbitkan pada jam 3.29 petang, bertajuk Hakim 1MDB dedah pernah jadi rakan kongsi bersama Jasmine Low. Kita jumpa lagi. Selamat petang Malaysia. Bye-bye.